Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini saya akan menerangkan mengenai fungsi integer dan fungsi float dalam satu persekitaran kod iaitu kod R Python. So ini adalah bab ASK tingkatan 2. Baik, untuk tutorial ni saya cuma akan gunakan Python compiler online saja. So nanti boleh cari dekat link inilah. So Programmist Python Programming Online Computer ini. So ini adalah IDLE Python yang kita boleh gunakan untuk kita tulis kod Python kita. So first kali adalah mengenai integer. So saya sediakan komen dahulu, saya gunakan hashtag kat sini. Baik, so kalau integer ni maksudnya kalau dalam bahasa yang lebih mudah sebenarnya adalah nombor bulat. Okey, maksudnya dia tak ada perpuluhan, tapi tak semestinya nombor bulat positif lah, dia boleh jadi negatif. So contoh-contoh nombor integer ni adalah -3, -2, 1, 2 dan 1000. Contohlah, maksudnya dia tak ada perpuluhan, pecahan semualah. Okey. Baik, so untuk integer ni kita akan gunakan satu keyword dia punya kata kunci dia. Kata kunci untuk kita menamakan satu integer dalam kod Python. Dalam kod Python adalah int. Kita akan gunakan int ini. So, saya bagi contoh dahulu. Contohnya kalau kita letakkan nama ada satu boleh ubah. Okey, nombor boleh ubah tu kita namakan dia sebagai nombor underscore 1. Okey, ini adalah nombor pertama lah, maksudnya sama dengan int 3. So int 3 tu maksudnya dia menyatakan bahawa nombor 1 ni dia akan sama dengan integer 3. Itu maksudnya lah. Jenis nombor nilai yang diletakkan dalam nombor 1 ni adalah integer, iaitu nilai dia adalah 3. Contoh saya letakkan nombor lain. Contoh saya letakkan nombor underscore 2. So yang ni dia akan boleh sama dengan, contoh saya letakkan integer 4. Baik. Jadi maksudnya saya dah letakkan satu nombor dia nombor 1 integer 3, nombor 2 integer 4. Contoh kalau saya nak gunakan satu operasi, contoh saya letakkan jumlah. Nama jumlah ini adalah, jumlah ni adalah nombor 1 tambah dengan nombor 2. Okey. Baik. So sekarang ni kalau kita nak tahu dia punya jumlah, so kita boleh buat gunakan print. Print ni maksudnya dia akan print ni adalah fungsi untuk kita mengetahui lah apa nilai sesuatu tu. Contoh kalau kita print nombor 1, kita akan tengok apa yang kita boleh dapat. Contoh run. Saya run dekat sini. So nilai yang dia dapat adalah 3 di sini. 3 tu sebab kita dah namakan, kita dah bagi nilai nombor 1 ini sebagai int 3 tadi. Okey. Contoh kalau saya buat print nombor 2 dekat sini. Saya run semula. So dekat sini kita dapat nombor 4. Sebab tadi kita dah letak nombor 2 itu sebagai int 4. So kalau kita gunakan tambah tadi, kita tambahkan dua nombor 3 dan 4 tu should be, jumlah ini yang kita akan dapat nanti adalah 7. So kalau saya print jumlah ini, maksudnya saya akan dapat nombor dia adalah 7 di situ. Okey, iaitu hasil tambah bagi nombor 1 dan nombor 2. Okey. So itu adalah untuk integer. So ada banyak lagi benda yang kita boleh buat dengan integer. Contohnya kalau saya delete ni semula, contoh saya nak buat hasil underscore darab untuk kita darabkan dua nombor tersebut. Contoh nombor 1, kalau darab dalam kod Python ni, darab tu dia akan diberikan dengan simbol star dekat situ lah. Shift 8 biasanya kalau pada keyboard. Nombor 2. So kalau saya nak dapatkan dia punya output, saya boleh buat print hasil darab. So kalau saya run benda ni, so apa yang kita akan dapatlah 12, iaitu nombor 1 tadi adalah 3, nombor 2 itu adalah 4. So kita darabkan, kita dapat hasil dia adalah 12. So itu untuk integer. Okey, yang kedua
adalah float. Float ni kalau dalam bahasa yang mudah lah, float ni adalah perpuluhan. Kalau dalam bahasa biasa kita perpuluhan. Contohnya kita ada 3.1 ataupun 2.1005 kan, ataupun kita ada 5.3. okey. So float tu dalam bahasa yang mudah dia adalah perpuluhan lah. Cuma dalam bahasa Python ni gunakan float itu sebagai perpuluhan tu sebagai float, dia punya kata kunci. Okey, contoh saya letak dekat sini nombor 3 lah. Okey, nombor yang ketiga. Saya gunakan kata kunci float. So kalau float ini saya boleh gunakan, contoh saya letak satu nilai je lah. Contoh saya nilai dia adalah 5.2. okey. Baik, ini saya akan komen dahulu. Okey. Cara komen adalah kita letakkan hashtag lah depan ni. Kalau kita letak hashtag maksudnya dia tak akan jalankan kod tersebut lah. Okey, so sekarang ni saya belum boleh run lagi sebab kita kena tengok dahulu, kita kena buat print. So kalau saya print nombor 3 ni sama juga macam tadi lah. So kita akan dapat nilai dia dekat sini adalah 5.2 sebab kita dah isytiharkan float, nilai float itu tadi dalam nombor 3 itu sama dengan 5.2. Sama juga macam integer. So nombor puluhan ni pun kita boleh buat operasi juga. Contoh saya buat nombor yang keempat, float 2.1 lah contoh contoh sahaja. Baik, jadi maksudnya contoh saya nak buat hasil bahagi. Okey, hasil bahagi dekat sini. So, saya boleh buat nombor 3. Kalau bahagi kita akan gunakan slash. Okey, tak ada simbol bahagi lah dalam tu. Dia ada simbol bahagi tapi dia tak gunakan dalam Python. Biasanya kita akan gunakan slash ini sebagai simbol bahagi nombor 4. Okey. Baik, lepas itu kalau kita nak tahu dia punya hasil bahagi macam tadilah, kita akan gunakan print. Print tu maksudnya kita nak dapatkan dia punya nilai. So kalau dalam print ni saya letakkan hasil bahagi, saya run benda ni, maksudnya kita akan dapat nilai dia adalah 2.476190. Inilah dia punya hasil bagi float itu tadi. Okey. Dan satu lagi yang kita boleh buat adalah kita boleh buat hasil tolak dia pun boleh jugalah. Contoh kita buat hasil tolak hasil tolak untuk nombor 3 dan nombor 4. Contoh saya buat nombor 3 tolak dengan nombor 4. So kalau tolak kita gunakan tolak sajalah. Okey. So kalau saya print hasil tolak. So apa yang kita boleh dapat adalah dekat sini kita akan dapat dia punya hasil tolak iaitu 3.1. Okey. Kalau kita terbalikkan contoh nombor 4 tolak dengan nombor 3, should be kita akan dapat negatif lah di situ So dapat negatif 3.1. So untuk merumuskan apa yang saya dah ajar, so kalau bahasa simple dia lah, kalau integer tu maksudnya dia adalah, kalau dalam bahasa yang mudah lah, nombor bulat. Okey. Kalau float maksudnya adalah perpuluhan. Lepas tu untuk operasi, kalau operasi tambah kita boleh gunakan operasi lah ke atas nombor kan. So operasi tambah tu memang tambah. Kalau tambah dia sama je lah, iaitu ini, iaitu tambah lah, simbol tambah itu. Kalau untuk operasi tolak, dia gunakan tolak juga. Kalau operasi darab, kita akan gunakan star di situ. Dan juga kalau kita ada operasi bahagi, maksudnya kita akan gunakan slash. Okey, saya rasa itu pun dah cukup. So kod ini saya akan letakkan di dalam description nanti. Okey, so
boleh cubalah untuk kod Python online. So dia sama sajalah dengan yang offline punya. Mungkin ada benda yang kita kena run dahulu. Okay, sekian, terima kasih.